Rural Business Challenge kali lagi menemui anda bertemankan saya Awal Asyari. Sedar tak sedar kita dah pun sampai ke episod yang ke-8 di mana episod ke-8 ini merupakan peluang terakhir kepada peserta-peserta untuk merebut dana yang ditawarkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah berjumlah RM10,000. Untuk itu kita terus saja ke peserta yang pertama, datangnya jauh nun dari utara, halus tak Kedah. Orang Kedah ni nak jual apa? Jom sama-sama kita saksikan plan perniagaan beliau. Assalamualaikum, nama saya Farah Masurah binti Mohtar. Saya berasal dari Al-Ustaz Kedah. Saya dapat tahu Rural Business Challenge ini daripada saya attend satu kursus skim usahawan anjuran MITI. Yang encourage saya untuk join RBC ini adalah family saya sendiri dan juga suami saya dan semua kawan-kawan lah. Kenapa saya nak masuk RBC ni adalah disebabkan saya berminat dalam bidang usahawan dan saya rasa ini menjadi satu titik tolak untuk saya merealisasikan impian saya. Okey. Jadi saya ingin mengadakan satu pusat agro pelancongan, iaitu pelancongan berasaskan pertanian, iaitu namanya Family Fun Park in One Stop Center, di mana ianya berada di Wang Tepus di Kedah lah, di dalam tanah seluas 35 hektar di sana kami telah beli. Jadi di sini dimuatkan dengan pelbagai perkhidmatan. Sekarang ini tanah itu seluas 35 hektar, yang telah beroperasi adalah 0.14 hektar, iaitu kolam mancing. Jadi di sini dana diperlukan untuk tanaman rozel. So di sini ladang rozel tu belum diwujudkan. So kami telah mendapat dana daripada pejabat pertanian untuk infra untuk ladang rozel ni. Tapi yang kami masih perlukan adalah untuk belanja pengeluaran seperti upah benih, upah semaian, benih kan, beli-beli semua tu. Dan ianya termasuk dalam 10,000 ni lah, insyaAllah boleh. Ya, saya boleh bersaing sebab memandangkan saya juga mempunyai hubungan dengan pengedar-pengedar di Kuala Lumpur juga. Program Rural Business Challenge yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan menonton Rural Business Challenge, program yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Belanja pengeluaran seperti upah benih, upah semaian, benih kan, beli-beli semua tu. Dan ianya termasuk dalam 10,000 ni lah, insyaAllah boleh. Ni Farah, saya tengok kan, memang kita dah ada banyak dah ekoturism dekat luar bandar ni kan. Apa yang cukup menarik yang boleh menyebabkan mereka nak datang ke tempat sini lah. Okey. Yang pertamanya kerana ianya berkonsepkan ala santai lah, macam tu kan. Contohnya, salah satunya kami menyediakan pelbagai perkhidmatan. Pelbagai perkhidmatan itu bukanlah datang untuk makan buah sentu saja, dia bersantai berkelah bersama family saja, malah juga boleh untuk remaja-remaja untuk bersukan sebab kami adakan ala beach sport. Ala beach sport ni maksud ala beach tu adalah gelanggang macam kami adakan soccer beach ataupun gelanggang badminton dan sebagainya yang berkonsepkan lantai tu lantai pasir pantai kan, pasir pantai. Untuk sesuai untuk remaja-remaja datang bersukan, lepas tu boleh jungle trekking sebab di sini memang terdapat kawasan lereng bukit. Ini sama je Datuk. Macam nak terlena tak, dia macam ni. Sebenarnya impian awak ni terlalu besar. Dan tadi awak kata awak memerlukan modal 10,000 ni untuk buat, tetapi apa yang awak presentkan saya 10,000 tu tak cukup. Tak cukup. Yalah, jadi untuk pelancongan desa kan. Kalau awak kata nak buat semua ni, memang tak cukup duit tu. 10,000 tu tadi untuk apa? Benih-benih? Untuk okey. Jadi untuk permulaan ni kami adakan perkhidmatan kolam mancing. Sudah ada perkhidmatan kolam mancing sedang beroperasi. Tapi saya nak kembangkan, iaitu sebab saya nak buat tempat ni tempat agro pelancongan. So first ni saya nak fokus kepada ladang rozel tu dulu, tanaman rozel tu dulu. Rozel 1 kilo apa?
Roselle 1 kilo untuk pengetahuan lah, kami dah adakan perjanjian dengan kilang. Saya tanya 1 kilo berapa harga dia? 1 kilo RM4.5. Yang dengan inilah kilang Al-Faiz yang kami adakan kontrak tu. Awak salah kot. Roselle bukan 1 kilo RM4.5. Harga dia beratus-ratus 1 kilo. Awak kena buat kajian betul-betul ni. Ya? Okey. Saya rasa masa dah cukup. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Tinggi cita-cita Puan Farah, tapi panel penilai berpendapat impian Puan Farah terlalu besar. Bagaimana dengan peserta seterusnya? Jom kita saksikan. Jadi saya pergi jalan-jalan di sekitar pusat pelancongan kat Langkawi ni yang jual cenderamata. Kebanyakan jual baju yang design dia sama saja setiap kedai. Lepas tu dia kualiti dia pun tak cantik. Beza saya di sinilah saya cuba menekankan rekaan grafik yang eksklusif yang menawarkan ciri-ciri jati diri anak Langkawi sendiri. Macam saya cakap tadi, kalau kita pergi ke luar negara, kita akan beli baju dia yang rekaan eksklusif yang kita tidak pakai sekali saja, kita pakai banyak kali. Jadi apa yang saya cuba buat di Langkawi seperti itu. Sebelum ini saya sebagai ejen mengambil tempahan percetakan daripada penduduk Langkawi lah, dan saya melakukan kerja-kerja di rumah seperti kerja-kerja mereka cipta reka grafik tu, konsultan dengan mereka. Di Langkawi ni tak banyak kedai percetakan. Yang ada kebanyakan terlalu fokus kepada cetakan seperti banner, banting dan agak lambat-lambat lah. Dan bila dia ambil hikmat cetakan t-shirt atau cetakan lain tapi dia hantar ke luar dari Langkawi, apa yang saya cuba propose lah, saya bercadang untuk membina sebuah kedai tetap lah, premis perniagaan yang tetap, sebab saya ada satu tanah sendiri dengan nama sendiri di situ. Jadi agak sia-sia kalau saya tidak menggunakan tanah tu kan. Jika saya dapat dana RM10,000 dari KKLW ini, saya akan siapkan premis perniagaan saya dan membeli peralatan yang bersesuaian untuk memulakan perniagaan cetakan t-shirt ini. Inilah pentas saya dan saya cuba buktikan kepada mereka yang apa yang saya cadangkan ini bersesuaian dengan tandingan RBC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jazli Safwan bin Ali dari Pulau Langkawi. Idea saya ialah untuk menghasilkan mengedarkan produk percetakan, terutamanya t-shirt dan juga sulaman di daerah Langkawi. Jadi tujuan saya memohon dana ini ialah untuk menyiapkan tapak perniagaan saya. Memandangkan saya bekerja sekarang ni menjadi ejen percetakan dan saya bekerja dari rumah. Jadi saya dah ada tapak sendiri, unit tanah sendiri. Dan saya tengah menyiapkan bangunan kedai di situ. Tapi dengan dana yang saya ada, yang saya minta, insyaAllah saya dapat menyiapkan kedai saya di sini. Pak untuk perniagaan ini kepada masyarakat luar bandar. Pertamanya ialah di Langkawi kurang khidmat cetakan, terutamanya cetakan untuk baju dan juga sulaman. Dan lebih kepada cetakan offset printing dan digital printing ini. Tapi kalau di Langkawi dia ada ejen yang macam ambil order, ambil tempahan dan dia hantar. Jadi pergerakan tu jadi lambat untuk sampai produk akhir tu, dia lambat di situ. Jadi itu salah satu khususnya ialah memberi sumber pekerjaan. Jadi itu saja, terima kasih. Adakah anda boleh bersaing dari segi harga? Ya, saya boleh bersaing sebab memandangkan saya juga mempunyai hubungan dengan pengedar-pengedar di Kuala Lumpur juga. Dari segi motif lah, yang nak dihasilkan tadi, yang nak dicetak tu apa dia, motif? Kalau tuan ke Langkawi, kalau dari t-shirt lah, di Langkawi kurangnya ialah desain yang melambangkan jati diri Langkawi, iaitu legenda Langkawi itu sendiri. Jadi manfaat daripada yang masyarakat luar bandar di mana tu? Mana yang saya masih tak yakin dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat luar bandar. Boleh yakinkan kami tak? Sebab tadi saya dengar anda bagi impact kepada usahawan. Apa kelebihan kepada anda? Perniagaan anda. Dia impact lah membantu masyarakat luar bandar yang juga usahawan di sana. Sebab di sana ada usahawan luar bandar yang berniaga cenderung hati. Itu satu. Lagi satu yang saya... Jadi maksudnya kamu akan supply pada dia? Ya, saya supplier kepada mereka. Sebab saya kurang supplier yang macam tu. Kebanyakan terus ambil dari Thailand. Apa kelebihan motif kamu yang orang akan beli? Menggunakan Langkawi itu sendiri. Sebab kalau kita tengok pergi ke jalan-jalan di Pantai Cenang, kebanyakan baju yang dijual hanya tulis Langkawi dan gambar helang ataupun gambar pantai.
Kalau kita Langkawi ada. Jadi idea kamu sekarang? Idea saya ialah saya memang nak buat satu cetakan t-shirt dan mempunyai motif saya sendiri, iaitu macam kalau kita tengok Langkawi ada cerita Masuri. Kita boleh buat satu design Masuri di situ. Kalau macam legenda Mak Cincang, Mak Raya, hanya orang Langkawi yang memahami benda itu. Sebab yang saya lihat tak ada orang Langkawi yang berani buat bisnes tu. Yang mereka berani ialah ambil t-shirt dari luar dan masuk jual. Tak ada yang nak memperkenalkan Langkawi kepada mata dunia tentang kehebatan Langkawi Kan sebenarnya. senang awak cakap awak ingin menjadi percetakan tempatan iaitu Langkawi yang eksklusif. Kan kita orang senang faham. Ya. Yang kau nak panjang jela sampai kat gunung, sampai kat atas dekat apa tu kan. Jadi bila eksklusif kamu hanya keluarkan 20. Ya, Jadi betul. tak orang Eksklusif. lagi. Jadi maknanya eksklusif tu nampak kita faham. Ya. Betul tak eksklusif? Betul. Okay, Terima kasih. masa pun dah habis kan? Faham. Irfan Terima kasih. ya. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih. Panel penilai berpendapat perniagaan ini mampu memberi impak kepada sejarah dan budaya masyarakat Langkawi. Adakah Encik Jazli percaya ataupun tidak? Baiklah, kalau tadi anda dah saksikan dua orang peserta kita dah pun selesai dengan pembentangan plan perniagaan mereka. Jadi sekarang ni nampak gaya tinggal seorang lagi yang belum tahu nasibnya. Sementara awak tengah sibuk buat labeling baju organik ni, apa kata kita akan berhenti rehat seketika dan kita kembali dengan peserta yang terakhir selepas. Mereka akan makan sebabnya kami akan membuat pemasaran, pengenalan. Program Rural Business Challenge yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan menonton Rural Business Challenge, program yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kembali lagi dalam Rural Business Challenge. Macam awak cakap tadi, dua peserta dah pun selesai membuat pembentangan. Kini tiba giliran seorang lagi peserta, iaitu peserta yang terakhir. Tapi sebelum buat pembentangan, nasihat awal ialah tarik nafas dalam. Sabar, jangan gementar dan semoga berjaya. Ya, Assalamualaikum, nama saya Roland Shah bin Husin. Saya berasal daripada Tawau, Sabah. Okey, snack amplang ni adalah satu snack yang berasaskan makanan laut. Dia ada ikan, udang, ketam dan juga seaweed. Modal yang saya perlukan adalah sebanyak RM10,000, di mana ia mencakupi secara umumnya sewa untuk aset-aset dan juga untuk pemasaran. Model perniagaan saya adalah value added reseller, di mana kami mengambil produk amplang daripada pengusaha-pengusaha tempatan dan kami bawa ke Semenanjung Malaysia untuk kami pasarkan. Okey, snack amplang ni adalah satu snack yang berasaskan makanan laut. Dia ada ikan, udang, ketam dan juga seaweed. Dan secara umumnya modal yang saya perlukan adalah sebanyak RM10,000, di mana ia mencakupi secara umumnya sewa untuk aset-aset dan juga untuk pemasaran. Di mana model perniagaan saya ini, saya membantu masyarakat luar bandar untuk mendapatkan pasaran yang lebih luas dan seterusnya akan memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat luar bandar di sana. Secara tidak langsung membantu nelayan-nelayan yang ada di Tawau, Sabah. Dan itu saja. Terima kasih. Okey, saya nak tanya dengan awak. Amplang sekarang harga di pasaran runcit berapa harga dia 1 kilo? Untuk 1 kilo di Semenanjung Malaysia mencecah RM50 hingga RM60. Awak kalau ambil harga borong? Saya kalau ambil harga borong dalam RM20. Dalam RM20 atau awak tak yakin dalam RM20? RM20. RM20. Awak dah kira kos penghantaran ke Semenanjung? Ya. Berapa? Dah termasuk RM20 tu. RM20 termasuk? Termasuk semua. Dan awak rasa orang-orang di Semenanjung akan makan amplang? Mereka akan makan sebabnya kami akan membuat pemasaran, pengenalan. Kami akan step by step untuk memperkenalkan makanan amplang ni kepada masyarakat Semenanjung, disebabkan masyarakat Semenanjung pun ramai yang melancong ke Sabah akan membawa keropok amplang ni ke Semenanjung Malaysia. Berapa orang pengusaha amplang di Tawau? Di Tawau saja ada 3 pengusaha amplang dan kapasiti pengeluaran mereka ada satu pengusaha ini 500 kg
dan yang satu pengusaha lagi 100 kg dan satu yang kecil sekali 50 kg sehari. Sehari. Dan saya bercadang untuk membawa, untuk memberikan mereka peluang untuk mendapatkan pasaran yang lebih luas di Semenanjung Malaysia, di mana saya akan memfokuskan terlebih dahulu di kawasan Kuala Lumpur. Berapa hasil jualan setahun amplang di Tawau? Secara keseluruhannya? Secara keseluruhannya saya tak pasti. Saya tidak pasti. Okay. Tapi dari segi, yalah tadi kita tahu kelompok amplang ni ada yang dah bawa ke Semenanjung. Betul. Jadi apa yang nak membezakan amplang saudara dengan yang apa yang dah ada di Semenanjung sekarang? Cumanya mungkin tak ramai yang tahu macam mana nak guna amplang ni, nak makan macam mana ataupun yalah. Mungkin itu yang menyebabkan ramai belum lagi lah kan, jadi killer produk lah. Tapi ada potensi. Betul. Apa beza dia? Maknanya kami membawa produk amplang ni, maknanya kami rebranding keropok amplang ni untuk positioning produk ini sebagai salah satu makanan tradisi di Malaysia. You punya target in the market kan? Nak sampai ke tahap masuk ke groceries market ke apa? Target saya hanya masuk kedai-kedai runcit untuk terlebih dahulu untuk dalam fasa pengenalan ni. Dan daripada situ apabila berkembang kita akan mencari peluang-peluang untuk masakan lebih, untuk pergi lebih jauh daripada. Okey, waktu dah tamat. Terima kasih atas persembahan anda. Terima kasih. Kritikan pedas diberikan nampaknya kepada peserta terakhir kita pada minggu ini. Adakah Encik Roland akan bersama kita di episod terakhir minggu depan? Baiklah, nampaknya kesemua 3 peserta dah pun selesai membuat pembentangan mereka. Jadi sebenarnya saya tak tahu siapakah di antara mereka yang akan ke peringkat seterusnya. Cik Azman tahu? Tak tahu? Okey, kalau tak tahu apa kata kita saksikan apakah keputusan panel penilai. Okey Farah Mastura, Muhammad Jazli dan Roland Shah. Macam tak ada lah. Macam tak ada lah nama saya nak sebut. Maksudnya doktor tak ada memilih seorang pun daripada dia orang? Saya rasa macam tak ada lah. Saya berat nak kata lah. Okey doktor. Okey, doktor sebagai ketua juri, kami dah bagi pendapat kami. Tak, kalau saya memilih Langkawi. Sebab Langkawi saya nampak dia dah mulakan perniagaan dia. Dan dia dah bina building dia, dan dia cuma memerlukan sesuatu untuk membantu orang-orang di luar sana, di Langkawi yang mana banyak booking barang daripada luar, dan dia nak buatkan sendiri untuk orang Langkawi. Muhammad Jazlan, cuba ke Jazli, cuba satu langkah ke depan. Anda diberi 20 saat untuk yakinkan kami kenapa anda dipilih. Sebab saya yakin yang saya dapat membuat perniagaan dengan baik di Langkawi. Kalau cakapkan semua orang pun, orang semua akan jawab benda yang sama. 10 saat tinggal. Saya ada jati diri Langkawi dan saya tahu apa yang saya nak jual di Langkawi. Tak, kenapa? Awak pilih? Awak tak pilih? Saya pilih. Awak pilih siapa? Saya pilih ni Jazli. Saya dah ada 2 orang. Kenapa tak pilih doktor? So, saya rasa dia lebih tahu. Dia anak jati Langkawi, memang tinggal di sana dan tahu apa erti Langkawi sebenar. Saya bukan menidakkan Kedah dan juga Tawau. Sebab awak nampak tak fokus apa awak nak buat. Tetapi yang saya nampak saudara saya Langkawi, dia nampak yang dia nak buat hanya untuk orang Langkawi buat masa ini, dan juga untuk pelancong-pelancong yang datang, doktor. Dia telah langkah ke hadapan. Kita jumpa di final, Cik Jazai. Tahniah kepada peserta yang berjaya sekaligus memberi peluang untuk mendekati dana bernilai RM10,000. Persoalannya akan terjawab di episod terakhir RBC. Minggu hadapan bakal menjadi penentu siapakah 10 peserta yang akan diberikan dana bernilai RM10,000 daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kalau anda nak tahu, pastikan anda bersama episod akhir Rural Business Challenge minggu hadapan.
dibawakan khas untuk anda oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.